Hadirin, cincin sah mura di dalam peti, disarung jua di jari dara. Sudah lama tetamu menanti, kini tiba kemuncak acara. Seterusnya, tibalah ke acara yang dinantikan, iaitu penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2022. Untuk itu, majlis menjemput Yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengerusi Lembaga Pengarah USAS, diiringi oleh Yang berbahagia Tan Sri Profesor Dato' Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, untuk menyampaikan anugerah kepada penerima. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Zatul Karamah binti Ahmad Baharul Ulum. Nur Fazil bin Shoaib. Dr. Abdul Ghaffar Samai. Rabiatul Adawiyah binti Jamaluddin. Seterusnya dipersilakan Muhammad Fahrizal Asmi bin Muhammad Ali. Nadratul Shima binti Salim. Dr. Nik Nur Husna binti Nik Singh. Muhammad Amir bin Muhammad Dahalan. Aida Hartini binti Nan. Dr. Nur Hafizah binti Hasan. Muhammad Shukri bin Muhammad Khalil. Afrah Munira binti Yusof. Muhammad Hafizuddin bin Zakaria. Hafizullah bin Ma'ruf. Dan Nur Azlin binti Ahmad Sukhori.
Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri Nur Azlan atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah sebentar tadi. Baiklah hadirin, seterusnya majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Khalid bin Haji Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah bagi menyempurnakan penyampaian anugerah perkhidmatan cemerlang yang seterusnya. Dipersilakan Muhammad Zan bin Ali Hassan. Muhammad Syed Razi bin Zainal Abidin. Nur Hafizah binti Muhammad Idrus. Abdul Ghani bin Abdul Kadir. Muhammad Hasan Basri bin Abdul Latif. Nazarul Azlan bin Muhammad Nur. Jamaliah binti Yahya. Basarudin bin Zainun. Nora Syadila binti Ishaq. Muhammad Rohizi bin Muhammad Safi. Cik Nasru bin Cik Sulaiman. Zuraida binti Madai. Sabaria binti Abdul Samin. Dan Jamilah binti Ramli. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Datuk atas kesudian menyempurnakan penyampaian anugerah sebentar tadi.
3 perkara mengenai Tan Sri. 3 perkara mengenai Chancellor saya. Yang pertama, saya suka dia berkeyakinan. Yang kedua, dia punya gaya dia tersendiri. Yang ketiga, dia mempunyai wawasan yang di luar kotak. Itu je lah yang saya cakap. Amanah, tegas dan jujur. Okay, semoga Tan Sri diberikan kesihatan dan kuat main golf. Terima kasih. Okey, semoga Tan Sri dan keluarga sihat-sihat selalu dan dilindungi oleh Allah SWT. Tan Sri ni orang yang baik hati, prihatin dan bijaksana lah. Macam tu lah. Okey. Semoga Tan Sri sihat-sihat hendaknya. Lepas tu terima kasih sebab jadi Net Chancellor kat staff USAS ni. Okey, semoga Tan Sri lebih berjaya lah dekat luar sana. Okay, terima kasih. Puan, 3 perkara tentang Tan Sri. Tentang Tan Sri, satu leg sweat, dah 10 tahun kan leg sweat kan, saya turun 5 kilo lah. Bab naik tu jangan cerita. Yang kedua, landscape USAS makin cantik. Yang ketiga, tak boleh parking dalam. Tak boleh lah. Nampak Tan Sri apa yang dia? Ya. Keterampilan dia. Juga keterampilan dia, IQ dia dengan attitude dia kot. Sama kan? Okay. Assalamualaikum. Salam. 3 perkara tentang Tan Sri. Seorang yang berdedikasi, seorang yang kita boleh jadikan inspirasi dan seorang yang hebat. Okey, terima kasih. 3 perkara mengenai Tan Sri. 3 perkara mengenai Tan Sri. Brilliant, terbuka, baik hati. 3 perkara mengenai Tan Sri. dalam bahasa Arab. rajulun qiyadi fi qararatihi, thaniyan صارم حازم في أموره، وثالثا إنسان متواضع جدا متواضع. Okay, Syaban, macam terakhir. Saya doakan agar Tan Sri terus berjaya dengan apa jua yang Tan Sri lakukan selepas bersara nanti. Okay, sekian. Jadi, nyanyilah sikit. Tu Aifadi, ada masak. Nyanyi saya perlukan ni lah. Jadi dua. 3 perkara mengenai Tan Sri. 3 perkara mengenai 3 perkara mengenai Tan Sri. Bertimbang rasa, tegas dan berfikiran luas. Ucapan terakhir untuk Tan Sri. Saya mengucapkan selamat menyujaya kepada Tan Sri Nordin. Semoga murah rezeki dan sehat sentiasa dan juga ceria. Saya mengucapkan selamat maju jaya kepada Tan Sri Dr. Nordin bin Kadir. Terima kasih Tan Sri atas tunjuk ajar dan juga segala jasa bakti yang telah diberikan kepada saya dan juga kepada USAS. Saya akan doakan kesihatan Tan Sri untuk masa-masa yang akan datang. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tan Sri dan selamat bersara. Itu je. Assalamualaikum Tan Sri, selamat bersara. Saya rasa bersara di USAS lah kiranya. Saya doakan semoga Tan Sri dapat kesihatan yang baik bersama keluarga tercinta dan selamat maju jaya lah selepas ni. Ucapan akhir ringkas untuk Tan Sri. Tan Sri, Ya. dia ucapan untuk Tan Sri ni tak boleh ringkas-ringkas, kena panjang kan. So kena cari 3 jam ke 4 jam baru boleh. Tapi kita satu, kita ucapkan selamat bersara lah kepada Tan Sri yang dah 10 tahun bersama. Kita pun belajar banyak daripada dia pun, banyak apa-apa mendedah kita banyak perkara. Kita sebenarnya dalam suka tu dia nak bersara sebenarnya macam kami ni, kalau boleh tak usah bersara lagi lah. Tunggulah 3-4 tahun lagi. Fikir dah buat macam mana. Dia ada
komitmen mungkin nak berehat apa semua. Jadi kita ucapkan selamat bersara kepada Tan Sri dan jangan lupa lah Ustaz. Dan itulah kita ucapkan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga apa yang dia buat untuk Ustaz dan apa yang telah ajar kita, petunjuk jalan kita, dan legasi dia tu akan terus hidup sampai bila-bila, dan semoga Allah menghadiahkan syurga yang tertinggi buat Tan Sri atas sumbangan dia kepada masyarakat dan juga Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Kau tahu betapa kami sayang padamu. Hanya gambar diri sebagai ganti. Hanya takdir menentukan ia. Oh belayan jiwa. Okey Kak. 3 patah perkataan mengenai Tan Sri. Serius ah. Di jana no, takut no. Kau tak ada. 3 perkara mengenai Tan Sri. Okey, Cik Dani. Ucapan terakhir untuk Tan Sri. Ucapan terakhir. Tak bersedia lagi. Mana Cik Lan? Jangan radio. Jangan nyorok. Ucapan dulu tu. Ucapan, fikir dulu ucapan. Okey. Dalam bahasa Arab, 3 perkara mengenai Tan Sri. Bahasa Arab. Dia dulu mana? Susah. Hilang ni. Tak. 3 perkara tentang Tan Sri. Seorang yang Tiga patah perkataan mengenai Tan Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya diminta oleh kawan-kawan di USAS untuk barangkali mengucapkan selamat kepada Universiti Sultan Azlan Shah, kerana insya-Allah saya akan menamatkan perkhidmatan saya di sini pada tahun ini, dan jadi mungkin mereka nak saya rekodkan sedikit sebanyak apa-apa yang berkaitan dengan apa yang telah barangkali saya alami di USAS. Pertama, saya datang ke sini selepas saya telah pun bersara daripada Universiti Utara Malaysia, iaitu sebuah universiti awam atau public university, sebagai Naib Chancellor di sana. Dan kemudian saya secara tak tahu bagaimana di kerajaan negeri untuk mengundang saya, dan satu pertemuan telah diadakan di Lake Club di Putrajaya antara pada masa itu Setiausaha Kerajaan Negeri, iaitu Datuk Seri Pohat dengan saya secara santai meminta saya untuk datang berkhidmat di masa itu ialah College University Islam Sultan Azlan Shah ataupun KUISAS. Dan saya kata saya sudah bersara, dan agak lama juga saya sudah bersara, tetapi beliau memaklumkan kepada saya cabaran besar universiti ialah untuk mengangkat daripada college university menjadi sebuah universiti penuh. Alhamdulillah, pada 2014 saya sampai ke USAS dan saya sangat
bersyukur terutamanya staf yang ada di USAS di bawah Naib Chancellor. Mereka ini adalah kumpulan muda yang sangat dinamik. Jadi dengan demikian agak mudah ya untuk bekerja, menyediakan segala dokumen-dokumen yang perlu untuk membolehkan KUISAS menjadi sebuah universiti penuh. Namun demikian, terima kasih mesti juga disampaikan kepada kerajaan negeri, menteri besar dan juga sultan yang banyak memberikan sokongan tambahan kepada usaha untuk menaikkan Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah menjadi universiti. Dan kerana adanya kekuatan dalaman di kalangan staf USAS yang sedia ada pada masa itu, dan juga dengan sokongan daripada kerajaan negeri dan juga istana, alhamdulillah USAS telah dinaikkan menjadi universiti penuh. Hanya dalam tempoh 2 tahun saya memulakan perkhidmatan saya di KUISAS pada 2016, dan pada 2016 alhamdulillah universiti ini kemudian telah pun diangkat untuk menjadi sebuah universiti penuh. Jadi inilah salah satu daripada langkah asas yang sangat penting untuk menjadikan USAS menjadi sebuah universiti pada masa ini. Dan selepasnya banyaklah kenangan saya bersama-sama dengan rakan-rakan untuk membangun USAS ya. Bantuan kerajaan yang sangat-sangat kami alu-alukan, namun berbezalah pengalaman saya di Universiti Utara Malaysia dengan 300 juta satu tahun mesti dihabiskan bantuan daripada kerajaan persekutuan ya untuk mentadbir operasi universiti, sedangkan di USAS tambahan pada ketika ini kami hanya diperuntukkan 3 juta saja, maka selebihnya harus dicari sendiri. Kami berbangga dengan usaha ini, bahkan kami tidak menyalahkan kerajaan negeri dan sebagainya, kerana kami juga memahami bahawa harapan kerajaan negeri ialah untuk membolehkan seboleh-bolehnya tidak banyak bergantung kepada kerajaan. Dan memang cita-cita jika kami ada keupayaan satu hari nanti mudah-mudahan USAS tidak lagi mendapat apa-apa bantuan daripada kerajaan pun tidak mengapa, tapi memerlukan masa yang agak lama dan panjang. Jadi inilah dia cabaran dan juga usaha kepada kami, sambil matlamat utamanya ialah untuk melahirkan graduan yang lengkap berkemampuan dan sebagainya untuk menghadapi cabaran kehidupan dan juga cabaran-cabaran dengan saingan-saingan yang ada di dalam alam keliling universiti. Ini semua adalah satu cabaran yang telah saya dan kawan-kawan saya di sini lalui, dan saya pasti dia juga akan disambut oleh siapa-siapa juga nanti yang akan menyambung perkhidmatan saya di sini. Jadi saya telah pun melalui fasa kehidupan saya selama 8 tahun lebih di sini. Jadi kalau saya mungkin hidup 80 tahun lah katakan ya, kalau saya hidup, bermakna 10% daripada kehidupan saya telah memanfaatkan di Universiti Sultan Azlan Shah. Tentulah ini adalah satu tempoh yang sangat bermakna dan penting kepada kehidupan saya juga secara peribadi. Jadi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan negeri memberi kepercayaan kepada saya. Dapat saya juga saya berkhidmat di Perak selepas lulus daripada universiti dengan mendapat beasiswa daripada kerajaan Perak. Namun di dalam tempoh perkhidmatan saya tak pernah berkhidmat di Perak, dan akhirnya pada usia akhir saya diberi kepercayaan untuk dapat juga membayar hutang saya kepada kerajaan negeri dengan mencurahkan khidmat saya selama 8 tahun lebih di negeri Perak. Junjung kasih kepada Tuanku Sultan kerana memberi kepercayaan kepada Patik untuk berkhidmat di institusi yang nampaknya dia dinaungi dan sangat disayangi oleh Tuanku Sultan. Jadi ini adalah peluang kemasan yang saya telah lalui di dalam kehidupan saya. Dan terima kasih yang tidak terhingga ialah kepada semua kawan-kawan saya, daripada timbalan Naib Chancellor sampai mungkin kepada pekerja yang menjaga landscape, menjaga kebersihan dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan kerana bersama-sama dengan saya untuk membangun USAS dalam segala segi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tan Sri Nordin Kardi atau lebih dikenali dengan panggilan Pak Din telah dilahirkan pada 14 Julai 1952 di Kampung Sungai Tunku, Teluk Intan, Perak. Beliau memulakan karirnya sebagai guru perusahaan selepas tamat latihan di Maktab Perguruan Teknik Kuala Lumpur. Di samping itu, beliau juga merupakan Presiden Persatuan Universiti Malaysia yang dipertua Persatuan Badan-Badan Berkanun Malaysia dan Presiden Persatuan Kaunseling Malaysia. Beliau merupakan seorang penulis yang aktif, terutamanya dalam aspek kepimpinan, kaunseling dan perkembangan pendidikan tinggi. Sejajar dengan kepakaran beliau sebagai kaunselor, ahli psikologi, sebahagian besar karyanya mengenai kaunseling seperti falsafah dan prinsip asas kaunseling, profesionalisme dalam amalan kaunseling di Malaysia, dan kaunseling dalam mengurus konflik perhubungan. Pada tahun 2005 hingga 2010, beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Kemudian, beliau dilantik sebagai penyandang kerusi Zakbar di Universiti Pendidikan Sultan Idris pada tahun 2011 hingga 2013. Dan sehinggalah beliau dilantik sebagai Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah pada tahun 2014 hingga 2023.
Antara pencapaian anugerah akademik yang diperolehi ialah PhD in Student Personal Services in Higher Education daripada Department of Adult and Continuing Education, University of Hull, England. Master in Art in Counselling from the Western Mackinnon University, USA. First degree in Psychology and Economics, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pada tahun 2006, beliau menyertai Advanced Management Program di Harvard Business School, University of Harvard, USA. Antara pencapaian beliau di Universiti Sultan Azlan Shah ialah Kuisas telah dinaik taraf ke Universiti penuh pada tahun 2016. Beliau telah berjaya mengembangkan program akademik dari peringkat master ke PhD. Menjadi pengurusi World Conference on Islamic Thought and Civilization, WCIT. Sekretariat Asian Islamic University Association, AIUA. Dianugerahkan IFIMS Islamic Finance Talent Development Champion Award dalam kategori akademik. Menubuhkan Pusat Tahfiz Al-Quran Universiti Sultan Azlan Shah dan membawa nama USAS ke persada antarabangsa. Beliau bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah sangat aktif dalam kegiatan riadah. Beliau telah berjaya mendaki Gunung Kinabalu Sabah dan juga mendaki di Gunung Serata Malaysia. Beliau juga sangat aktif dalam sukan golf dan beliaulah yang membawa sukan golf ini di Universiti Sultan Azlan Shah sehinggalah melahirkan beberapa jago yang berjaya. Beliau juga telah memperkenalkan aktiviti program Lexway pada setiap hari Rabu sebagai rutin mingguan untuk semua kaki tangan beriadah. Secara ringkas, Tan Sri Nordin bin Karti telah melibatkan diri dalam semua sektor awam, sektor korporat, bidang pendidikan, warisan budaya, sukan dan keagamaan melebihi hampir 50 tahun. Maka dengan ini, Universiti Sultan Azlan Shah sangat berbangga dan berbesar hati Tan Sri Nordin bin Karti sebagai Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah.
Dengan ini saya sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya seluruh warga Pusat Tahfiz Al-Quran Yusas amat menghargai segala jasa bakti yang dicurahkan oleh Tan Sri. Hasil cetusan idea beliau, Pusat Tahfiz Al-Quran Yusas ini telah ditubuhkan pada tahun 2016 dan beroperasi sehingga kini. Perkhidmatan, pengorbanan dan sumbangan Tan Sri yang tidak pernah mengenal erti penat lelah telah membawa Pusat Tahfiz Al-Quran Yusas ke satu tahap yang lebih baik dan membanggakan pada hari ini. Saya berharap semua usaha ini telah diteruskan oleh pentadbiran baru yang akan mengambil alih. Kami amat terhutang budi terhadap perkhidmatan, pengorbanan dan kejayaan yang telah disumbangkan oleh Tan Sri sepanjang berkhidmat di sini. Setiap kebaikan yang ditinggalkan pasti akan menjadi ikutan dan pendorong semangat kepada kami. Saya mewakili rakan-rakan saya pelajar tahfiz, semua pentadbir dan guru-guru ingin mengambil kesempatan memohon kemaafan andai tersilap kata. Maafkan kami jika ada perlakuan dan tutur kata yang menyinggung perasaan. Segala jasa bakti Tan Sri sepanjang berkhidmat di USAS akan kami kenang.
Marilah sama-sama kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat kepada Tan Sri dan seisi keluarga agam, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan tubuh badan dan ditambahkan ilmu pengetahuan bagi manfaat agama dan bangsa. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadirin sekalian, tidaklah tuah berbuat khianat, kepada Sultan di Karangbudi, sudilah tuan menguntai amanat. buat azimat penutup kemudi. Majlis sukacitanya ingin mempersilakan Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dato' Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Azlan Shah untuk menyampaikan ucapan khas. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengurusi Lembaga Pengarah USAS Berhad, Datuk Khalid Haji Ahmad, Pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah, Tan Sri Datuk Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor Datuk Dr. Wan Sabri Yusof, Pemangku Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, dan hadirin yang saya hormati sekalian. Susah saya nak bercakap sebab tak pernah lagi saya tak pernah saya diraih seperti ini di dalam hidup saya. Terima kasih banyak-banyak apa juga yang telah dicapai oleh kita semua di USAS. Bukan kerja saya bersendirian, tetapi dilakukan bersama-sama oleh kawan-kawan semua. Dan dengan sokongan semua yang ada di luar yang ingin melihat USAS satu hari nanti akan menjadi sebuah universiti yang unggul dan diyakini sebagai institusi penting kepada negara kita. Benar seperti mana yang telah dipaparkan di dalam video tadi. Terima kasih Imran. Saya memang tak pernah terlintas akan dapat juga menunaikan hutang saya kepada kerajaan negeri yang mengutip saya daripada kampung yang kemungkinan akan saya berakhir menjadi seorang petani, mungkin menerai getah, mungkin saya menjadi pengusaha kebun kecil kelapa sawit, kerana seperti tidak ada harapan apa-apa untuk mencapai kejayaan seperti orang lain. Tetapi alhamdulillah Kerajaan Perak mengadakan program untuk membolehkan program ini, panggilnya masa itu pra-universiti, dengan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan. Maka saya dapatlah mengambil peperiksaan STPM dan kemudian dijanjikan pula kalau masuk universiti
akan diberi beasiswa, diberi jaminan. Kalau tidak mungkin saya pun tak berani. Sebab di dalam keluarga kami pernah kakak saya menjadi pelajar terbaik di seluruh negeri Perak di dalam peperiksaan darjah 6 yang diambilnya semasa dia berada di darjah 5. Kerana guru merasa bahawa beliau terlalu pandai, lalu semasa darjah 5 digalakkan mengambil peperiksaan darjah 6, lalu beliau mendapat keputusan cemerlang yang dikatakan antara terbaik di negeri Perak untuk beliau dihantar ke sekolah Tun Fatimah. Tetapi oleh kerana senarai yang datang itu dengan macam-macam baju, pakaian sukan dan sebagainya yang mak bapak saya fikir tak mampu, lalu kakak saya tidak dihantar bersekolah ke sekolah berasrama penuh. Jadi daripada situ saya pun tidak begitu ada kepercayaan lagi untuk diri sendiri juga mampu untuk melanjutkan pelajaran. Jadi sebaik saja saya tamat tingkatan 5, saya terus saja meninggalkan kampung untuk mengambil upah bekerja di sawah padi, kerana pada masa itu kebetulan alhamdulillah sawah padi ditanam 2 kali setahun. Jadi di banyak kawasan seperti di Ulu Selangor, Kuala Selangor dan sebagainya, apabila musim menuai, begitu juga di kawasan Teluk Intan, maka banyaklah kawan-kawan yang akan mengembara seperti nomad dari satu tempat ke satu tempat untuk mengambil upah. Jadi saya apabila tamat saja peperiksaan tingkatan 5 tanpa perlu menunggu keputusan pun, sebab saya tak ada keyakinan apa-apa pun, saya pun ikutlah kawan-kawan yang bekerja menyabit padi dan memukul padi. Dan saya sangat berterima kasihlah kepada kawan-kawan saya kerana mereka semuanya tak bersekolah. Selepas darjah 6 mereka terus saja bekerja. Jadi tulang mereka telah pun keras selama 5 tahun bekerja di sawah padi, memukul padi, memikul padi dan sebagainya. Lalu saya pun ikutlah mereka dan mereka bersimpati dengan saya tak berapa kuat. Kerana kerja padi ni bukan calang-calang pada masa itu. Pertama harus disabit padi itu. Beberapa ekar yang diamanahkan oleh tuan punya tanah, kita pun sabitlah sampai habis. Beberapa orang yang kami ni, tim kami ni lah. Kemudian selepas disabit akan dipukulkan padi itu ke tong yang ada layar. Kemudian apabila tong itu penuh, lalu dipindahkan ke dalam guni dan disusunlah berguni-guni. Apabila selepas selesai saja satu kawasan di petak diselesaikan, maka tong itu harus diangkat untuk dipindahkan ke kawasan yang lain. Dan kerap kali juga padi itu sawahnya masih lagi belum kering, walaupun padi telah masak. Bayangkanlah memikul tong yang begitu besar sampai ke lutut untuk pergi memindahkannya dari satu tempat ke satu tempat. Nak minta tolong kawan, kawan pun kepenatan, jadi kuat tak kuat buat jugalah. Jadi satu hari tak tahulah macam mana, tengah hari rehat, kami berehat di atas batas, lebih kurang ada pokok mangga begitulah, sambil nak makan. Ayah saya datang mengatakan, engkau sekolah semula katanya. Saya pun terkejut, nak sekolah apa pula lagi. Saya memang dah berazam tak nak sekolah lagi. Rupanya kakak saya yang menguruskan segala macam lah permohonan. Dan akhirnya saya kata kepada ayah, saya kalau boleh tak mau sekolah lagi. Sebab kalau sekolah pun akhirnya kembali macam ni juga. Jadi ayah saya kata, arwah ayah saya kata, kalau dah engkau tak nak sekolah lagi, ayah tak halang, tetapi lepas ini engkau naklah hidup sendiri. Ayah tak lagi boleh menanggung engkau. Saya menuntut kemerdekaan di dalam diri saya, memberontak daripada kecil lagi. Kalau boleh saya nak sendiri, tak mahu lagi menyusahkan ayah dan ibu saya. Tetapi rupanya apabila ayah memberi kata dua, kemerdekaan aku berikan, saya terasa seperti lontaran bom ke atas kepala saya. Kebebasan yang dituntut itu sangat menakutkan. Lalu saya ikut ayah saya pulang dan alhamdulillah ada lebih kurang RM60 lagi rasa saya duit saya. Ambil upah bekerja itu, saya pun bersekolah semula. Itu sebab saya berterima kasih kepada kerajaan Perak. Kebetulan ada mantan SS di sini, 2 orang.
saya pun bersekolah kembali. Dan daripada sanalah saya ada macam keyakinan semula bahawa kalau apa-apa pun saya tak rugi apa-apa. Orang putih kata nothing to lose. Kalau tak dapat pun tak apalah. Tapi mak bapak saya tak perlu keluar duit banyak-banyak lagi. Kecuali sekali-sekala saya pulang ke kampung tambang pas saya. Dan untuk mengurangkan oleh kerana bas pada masa itu ada kenakan RM6 satu bulan oleh bas yang ini tidak ditanggung oleh kerajaan Perak daripada Jalan Gopeng Asrama ke Sekolah Anderson. Maka saya 3 orang berjalan kaki supaya dapat jimat RM6 satu bulan. Kawan saya itu Abdul Zaman dengan, masih ingat lagi saya namanya, Abdul Zaman. Kemudian bekerja dengan RTM dan kemudian bersara di Bandaraya. Dan seorang lagi ialah Muhyiddin, dia pun tak tahan untuk meneruskan sampai STPM pada masa tingkatan 6 atas tu. Kebetulan saya bertiga memohon untuk menjadi tentera. Kami memohon untuk jadi second lieutenant. Lalu dipanggil lah dengan dapat waran tiket untuk pergi ke Port Dickson untuk test. Hanya Muhyiddin yang pergi, saya dan Zaman tak pergi. Lalu Muhyiddin berjaya, alhamdulillah beliau bersara sebagai colonel. Jadi daripada sana saya meneruskan, kalau gagal pun tak mengapalah, tidak berbelanja banyak. Tapi alhamdulillah kemudian saya lepaslah tingkatan 6 tu. Tapi kemudian saya juga tak teruskan untuk terus masuk ke universiti. Sebaliknya saya menjadi guru sekejap sebagai guru sementara. Jadi tadi maklumat saya menjadi guru seni perusahaan tu tak berapa tepatlah maklumat tu. Itu mungkin diambil daripada Google, saya pun ada baca tu. Kemudian saya oleh kerana sudah bekerja jadi guru, gaji RM230 sebulan, tolak dengan EPF dapatlah RM280 sebulan. Saya pun dapat pendapatan. Dan daripada tak buat apa-apa, saya ambil lagi sekali STPM. Kali pertama tu saya sudah mendapat 2 prinsipal, tapi saya tak masuk universiti. Tapi selepas saya menjadi guru sementara tu, saya ambil STPM. STPM saya terlalu cemerlang lah, iaitu 4 prinsipal, dan 4 prinsipal pada masa itu susah orang nak dapatkan, dan mendapat distinction general paper saya pun tak tahu apa-apa, tapi oleh kerana dijanjikan scholarship oleh kerajaan negeri Perak, saya pun pergilah akhirnya, dan berani sikit sebab ada duit sikit lah, RM230 sebulan, dan masuk universiti dan dibiayai oleh kerajaan Perak sepenuhnya sampai saya tamat. Jadi saya memang berangan-angan sangat nak berkhidmat dengan Perak, tapi Perak tak beri pekerjaan pada masa itu. Kebetulan semasa tempoh itu pekerjaan frozen satu ketika itu di Jabatan Kerajaan. Tapi saya alhamdulillah pada masa saya honors year, kami buat 4 tahun. Lepas third year kita dah dapat ijazah am. UPM menawarkan saya bekerja kerana saya kemungkinan pemimpin pelajar semasa saya di universiti. Saya pun masa universiti saya jarang saya ada duduk di rumah apabila hari Minggu. Sebab saya akan pergi meninggalkan kampus untuk saya berceramah kepada pelajar-pelajar supaya ramai lagi orang macam saya masuk universiti. Dan saya pun tak ada duit. Kadang-kadang tumpang lori STP di Jalan Riung tu ada lori surat khabar Datuk Khalid ya. Saya tumpang lori itu untuk pergi ke mana-mana di seluruh negara untuk berceramah kepada pelajar tingkatan 5, tingkatan 6, bercerita tentang saya pun tak pernah terfikir nak masuk universiti. Tetapi banyak orang macam saya. Jadi alhamdulillah. Ada jugalah seorang berdua daripada kumpulan yang saya ingat ceramahkan itu masuk universiti. Tetapi saya alhamdulillah gembira sangat semasa saya di universiti kerana sekurang-kurangnya kerajaan Perak menanggung saya. Jadi kalau adalah wakil kerajaan Perak di sini, saya nak menyampaikan terima kasih saya bahawa saya diberikan peluang itu untuk boleh belajar di universiti. Sebab itu apabila Datuk Seri Puhat, beliau ada pada hari ini, saya ucap terima kasih Datuk Seri mencari saya, memesan kepada saya nak berjumpa sangat, lalu berjumpalah kami di Kelab Tasik Putrajaya. Dan di situlah beliau menyampaikan hajat kerajaan negeri supaya saya
dapat memberi khidmat kepada kerajaan negeri Perak untuk, katanya tugas pentingnya ialah untuk menaikkan universiti daripada universiti college menjadi sebuah universiti penuh. Memang saya agak keberatan sangatlah pada masa itu, tetapi saya terkenang hutang saya ada kepada kerajaan Perak yang sepatutnya saya mesti berkhidmat selama 7 tahun, dan jika saya ingkar sepatutnya saya bayar 90,000 kalau tak silap saya. Tetapi kerajaan Perak lepaskan saya, begitu pemurah sekali kerajaan Perak sehingga saya dapat membina kerjaya saya, maju jugalah saya kan di dalam kerjaya saya. Jadi saya fikir tak bersyukur saya kalau saya tidak membayar hutang saya ini kepada kerajaan negeri. Kerana itu saya tak payah patah balik berunding dengan isteri saya. Bila Datuk Seri Fahad kata begitu, saya jawab setuju aja untuk datang ke USAS. Jadi saya ingat yang selebihnya telah pun dipaparkan tadi semua, tapi saya hanya nak menyampaikan terima kasih saya kepada kerajaan negeri Perak kerana sekurang-kurangnya, tentulah saya tak terbayar sepenuhnya kerana tanpa itu saya tak ada mungkin kehidupan seperti mana yang saya telah lalui. Tetapi dapat jugalah saya merasai hati senang bahawa hutang saya sedikit sebanyak, saya tak sepenuhnya saya dapat saya bayar kepada negeri Perak. Dan selepas itu sebaik saja 2 tahun saya memang menemui tuanku untuk saya melepaskan jawatan kerana sudah pun terpenuh ya pada 23 hari bulan 12 tak silap saya tahun 2016, telah terpenuhlah tugas penting iaitu untuk mengangkat universiti college menjadi sebuah universiti. Sampailah masa saya untuk meninggalkan kerana itu adalah mission yang diberikan kepada saya. Tetapi sekali lagi kerajaan negeri dan juga pihak istana mengatakan teruskan. Lepas tu saya dapati surat lantikan Datuk Seri Puhat itu pula tak ada tarikh tamat. Jadi saya pun merayu, saya tak ingat sama ada kepada Datuk Ghazali atau kepada siapa, melalui mungkin Haji Anas mungkin ingat, supaya adalah tempoh lantikan saya itu tamatnya. Maka adalah tempoh tamatnya. Tetapi lepas tamat disambung lagi. Jadi saya rasa 4 kali lah saya menyuarakan menghadap kepada tuanku untuk saya meninggalkan USAS. Dan kali terakhir alhamdulillah dengan Tuan Tan Sri Nur Azlan. Terima kasih banyak-banyak, dapat jugalah perkenan supaya saya dapat meninggalkan USAS pada 4 hari bulan 4 nanti. Kerana sampai masanya sudah, saya pula dikenali juga di dalam negara kita ni sebagai orang yang sangat menyeru supaya orang muda diberi peluang untuk memimpin, tak kiralah apa kedudukan memimpin. Sedangkan saya sudah berumur 71 tahun masih lagi duduk, tak berpindah-pindah. Jadi saya rasa macam saya tidak memberi langsung kepercayaan kepada orang muda untuk melanjutkan. Walaupun sayang macam mana pun kepada institusi, orang muda mesti diberi peluang untuk meneruskan. Sebab itu apabila saya kata tadi di dalam temu bual dengan saya tadi, apabila saya masuk ke USAS, masa itu saya tengok average age ataupun usia purata staf USAS baik pensyarah dan juga general staffnya ialah 35 tahun. Sekarang dah bertambah lah, dah jadi 40 lebih dah umurnya. Jadi saya sangat-sangat berkeyakinan pada masa itu saya boleh bersama-sama untuk membangunkan USAS. Dan alhamdulillah kita telah capai apa yang telah kita capai, bukan kerana saya, kerana tenaga-tenaga muda yang sangat berkemampuan untuk melakukan apa-apa saja yang perlu dilakukan jika mereka itu diberi kepercayaan. Alhamdulillah sekali lagi, minta maaf saya kerana begitu terharu ya dengan sambutan seperti ini diberikan kepada saya. Selama lebih 40 tahun saya berkhidmat di Jabatan Kerajaan agak pelbagai. Hari inilah saya merasa seperti macam luar biasa sekali penghargaan yang diberikan kepada saya. Walaupun mungkin banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, banyak hati yang terkuris, saya memohon maaf. Banyak yang kena marah. Banyak nama-nama yang saya boleh sebutkan di pejabat saya seperti Sani, Lan, Mastura yang selalu saja menerima
sebagai punching bag kepada saya untuk sama ada saya lepaskan geram ke ataupun apa-apa. Dan begitu juga kepada ketua-ketua jabatan lah. Siapa yang rapat dengan saya memang akan banyak kena. Sebab dengan di luar mungkin Datuk Seri Fuhad kata mungkin saya ni baik tak memarah kan. Tetapi apabila dengan staf saya kadang-kadang ada masanya saya tak berlaku adil kepada mereka semata-mata untuk supaya organisasi kita menjadi keutamaan. Jadi kerap kali saya menombor duakan perasaan kerana organisasi. Kepada saya, organisasi nombor satu, perasaan nombor dua. Walaupun penting, tetapi dia akan menjadi nombor dua. Kerana organisasi pada saya penting. Walaupun saya membaca buku banyak mengenai human resource development, human resource idea dan sebagainya. Banyak sekali saya baca yang mengatakan hati perlu dijaga dan sebagainya. Bahkan di dalam quotient ataupun standard pentadbiran zaman moden katanya hati mesti dijaga. Tetapi mungkin saya old school, pada saya tetap organisasi menjadi nombor satu. Yang nombor dua tu penting juga, sangat penting, bukan tak penting, tetapi dia tetap menjadi nombor dua. Mungkin isteri saya sangat fahamlah tentang saya, sebab ini juga sangat sedih ya. Semasa isteri saya meninggal, saya dapat tahu sudah ibu meninggal di kampung. Hari itu adalah pertemuan saya dan Datuk Wan pun ada dengan Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Pelajaran untuk membuat pembentangan supaya USAS menjadi sebuah universiti penuh. Dan kalau boleh masa itu menjadi universiti awam. Dengan pilihan dua ini sama ada saya perlu pulang untuk menghadiri pengkebumian ibu isteri saya, ibu saya lah juga, atau meneruskan pertemuan dengan menteri. Saya memilih untuk meneruskan pertemuan dengan menteri dan tidak menghadiri pengkebumian. Saya tahu isteri saya terguris hatinya, tetapi kepada saya daripada dulu sampai sekarang, organisasi mesti menjadi nombor satu di dalam pilihan kehidupan saya. Kerana di sana ada banyak orang ramai mengharap dan memerlukan apa yang patut saya boleh lakukan. Jadi dengan itu kawan-kawan yang terguris hati kadang-kadang kena marah di hadapan orang ramai kerana sesuatu itu perlu dilakukan. Saya dengan setulus ikhlas memohon maaf kepada kawan-kawan semua. InsyaAllah selepas ini kita akan menjadi sahabat dunia dan akhirat. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, majlis akan diteruskan lagi dengan menjemput semua ahli lembaga pengarah Universiti Sultan Azlan Shah dan pengurusan eksekutif untuk naik ke pentas bagi bersama-sama menyampaikan cenderamata khas kepada yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nordin bin Kardi. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada div-div kehormat dan pengurusan eksekutif di atas penyempurnaan penyampaian cenderamata sebentar tadi. Hadirin sekalian, dari Jawa ke negeri Kedah, ingin berdagang kain sutera. Agenda utama, sempurna sudah. Tibalah masa menjamu selera. Majlis dengan sukacitanya menjemput hadirin sekalian untuk menjamu selera.
Alhamdulillah
my job is done as far as the university was concerned. Tiba-tiba saya dapat jemputan ni untuk jadi chairman USAS pula. Jadi ini kepala Kangsa, saya tak boleh refuse lah. Jadi this is something I cannot refuse. Jadi bila saya berjumpa kembali dengan Tan Sri ni, kita mengilhamkan beberapa inisiatif, dan walaupun Tan Sri nak bersara pun saya insya-Allah saya akan continue. In fact yesterday pun saya ada berbincang dengan a few Bosnia College untuk memulakan daripada sekolah lagi satu kelas berintegriti, berasaskan, berpaksikan pada ACCA. Tan Sri's dream for USAS will still carry on, and we hope that our campaign to advocate integrity, accountability, governance will carry on. As you can see, our Chancellor Yang Amat Mulia, Yang Teramat Mulia Tuanku Sultan has always advocated this, and we share the view that USAS must advocate, elucidate, and expand this. And insyaAllah, as a friend, colleague, and companion, after walking the road together lah sejak lebih daripada 20 tahun bersama Tan Sri, saya promise Tan Sri that we carry on to carry out the aspiration of wherever I am, whatever I am, for the Perak state. So Tan Sri, I wish you all the best. On behalf juga of warga USAS, as a chairman of USAS Berhad at this moment. Jadi perangsang saya ialah don't stop, just carry on wherever you are. Kalau dah bersara pun continue on with your amal jariah, and we can do it together and network together always for Kuala Kangsar and the beautiful state of Perak, insyaAllah. Saya mengenali Tan Sri Nordin ni dah lama sebenarnya. Malah sebelum Tan Sri menjadi Naib Chancellor UUM lagi. Saya ingat saya semasa itu beliau di BTN, dan kemudian semasa beliau menjadi Naib Chancellor UUM, dan kemudiannya akhirnya menjadi Naib Chancellor ataupun bermula sebagai Rektor di USAS dan menjadi Naib Chancellor lah. Pada saya, Tan Sri Nordin adalah orang yang sangat berjasa terutamanya kepada USAS, dalam konteks USAS. Beliau merupakan ikon di negara kita. Semua orang mengenali beliau dalam pelbagai bidang lah. Tapi dalam konteks USAS, Tan Sri Nordin adalah orang yang telah mengangkat status USAS menjadi sebuah universiti penuh. Dan kita amat menghargai dan menyanjungi jasa Tan Sri Nordin. Beliau sangat committed. Bila saya dilantik menjadi pengerusi LPU USAS, saya banyak berbincang dengan Tan Sri, dan dari situ saya dapat melihat sejauh mana cinta, sayang dan komitmen Tan Sri terhadap USAS ni. Dan ketika Tan Sri memimpin, USAS telah berjaya dengan cemerlang, bilangan pelajar meningkat dengan banyak, dan nama USAS pun sekarang ni dah mula dikenali di seluruh negara kita. Dan bukan itu saja, malahan Tan Sri Nordin juga telah membawa nama USAS di peringkat antarabangsa. USAS telah terlibat di dalam pelbagai inisiatif di peringkat antarabangsa, pertukaran pelajar di Indonesia, dan juga persidangan-persidangan bertaraf antarabangsa. Jadi Tan Sri Nordin ni mempunyai visi yang sangat besar, dan saya percaya kita semua dapat merasai komitmen dan kesungguhan yang telah ditunjukkan oleh Tan Sri Nordin. Sebagai pengerusi LPU, Tan Sri Nordin dengan saya, kami selalu berbincang. Saya sering mendapat pandangan beliau. Beliau lebih lama di USAS daripada saya. Jadi saya sering mendapat pandangan Tan Sri tentang hala tuju, tentang beberapa cabaran-cabaran dan juga masa depan USAS. Dan pastinya dari situ membolehkan saya lah
mengenali USAS dan juga dapat membawa USAS jauh lebih ke depan, insyaAllah. Saya percaya walaupun Tan Sri Nordin akan basically menamatkan perkhidmatan sebagai anak Chancellor, saya yakin Tan Sri akan terus bersama dengan kita, dan kita harap Yang Berbahagia Tan Sri akan terus maju cemerlang dalam apa juga aspek yang diceburi selepas ini. Pastinya golf terutamanya. Itu yang satu pesanan Tan Sri kepada saya, kena belajar main golf selalu. Tapi saya percaya Tan Sri akan terus menyumbang kepada USAS dalam konteks yang berbeza. Jadi kita harapkan, kita doakan Allah SWT memberi kesihatan yang baik kepada Tan Sri dan juga Puan Sri, dan memberi kerahmatan dalam apa jua yang telah beliau lakukan, sumbangkan kepada kita semua. Saya ucapkan selamat bersara Yang Berbahagia Tan Sri. Tan Sri Datuk Dr. Nordin Kardi, Naib Chancellor USAS sekarang ini, sebenarnya saya telah mengenali beliau terutama dahulu, iaitu semasa beliau menjadi pengarah kepada BTN, dan setelah beliau dilantik sebagai Naib Chancellor USAS, maka di situ saya juga dalam masa yang sama dilantik menjadi ahli lembaga pengarah USAS. Jadi saya bekerjasama dengan beliau dalam USAS ini agak lama juga, dan saya dapati beliau seorang yang mempunyai vision yang jauh ke hadapan, khususnya dalam bidang membangun pendidikan di Negeri Perak ini. Dan semasa beliau memegang USAS, saya dapati beliau telah membawa USAS ke arah pembangunan yang lebih pesat, utamanya daripada segi bilangan kursus-kursus yang ditawarkan, dan juga dari segi hubungan dengan institusi yang lain, termasuk di bidang antarabangsa, dan juga dari segi bilangan peraja. Kerana semasa saya mengambil jadi Direktur Usaha dulu, peraja hanya sekitar 400 orang saja, dan saya dapati sekarang ini di zaman beliau telah melonjak sehingga kepada 6,000. Jadi dalam rangka ini saya melihat beliau telah meletakkan USAS pada satu kedudukan yang kukuh, yang berupaya menjadi pusat pengajian tinggi yang unggul di Perak ini. Dan ini memudahkan siapa yang mengambil alih nantinya daripada pimpinan beliau. Daripada segi peribadi, beliau adalah pertama sekali saya dapat seorang yang humble, yang mudah diri dan mudah didekati, dan jasa menerima apa-apa pandangan yang disampaikan. Dan saya berharap dengan persaraan ini beliau akan terus memberi sumbang bakti, pengalaman dan juga kegemaran beliau dalam bidang-bidang khususnya pendidikan, dalam arena yang lain pula. Kerana sebagai seorang yang mempunyai visi perjuangan, walaupun di mana-mana juga, saya yakin beliau akan terus memberikan sumbangan, khususnya dalam pendidikan ummah. Semoga segala kepakaran, keilmuan yang beliau miliki itu akan terus dimanfaatkan oleh ummah pada masa-masa hadapan. Assalamualaikum Tan Sri. Salam persaraan, happy retirement from Oxford dari saya. Alhamdulillah. Jasamu dikenang daripada tahun 2009 sampailah ke tahun ini 2023. In fact, from 2009, Tan Sri, you had joined our board. Masa tu dipanggil College University Islam Sultan Azlan Shah, KUISAS. And I joined the board of KUISAS masa tu tahun 2013. And Alhamdulillah, within 1 year of my joining the board, that you have managed successfully untuk convertkan College University Islam Sultan Azlan Shah ke University Sultan Azlan Shah Azlaniyah atau USAS. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Masya Allah. And at that point, I remember very well,
there were a lot of people yang tak sure whether because Tan Sri punya background is non-Islamic, walaupun you had the experience as a very experienced administrator, former vice chancellor from UUM, there were a lot of critics and people who were basically saying that this is not possible. But Alhamdulillah, we were very supportive of your appointment, and I think we have proven history to be right. Alhamdulillah, because we needed somebody yang tegas dan boleh instill disiplin to our college university masa tu, and to bring budaya kerja yang Alhamdulillah dapat memajukan college university pada masa itu, dan untuk kita jadi universiti bersama-sama, Alhamdulillah. So I think dalam ketegasan Tan Sri itu, selama mana saya kenal Tan Sri, dengan kelembutan dan rahmatnya, memang rahmatan lil alaminnya ada, Alhamdulillah. Jadi syabas Tan Sri, and thank you really on behalf of everyone from the board of University Sultan Azlan Shah Azlania to you, Alhamdulillah. After all these years, and I remember even sepatutnya nak bersara ni tahun lepas lagi dah nak bersara, I remember, but we had to pujuk you Tan Sri, and Alhamdulillah, I hope that finally at long last you can enjoy your retirement. Now the fun truly begins, insyaAllah, this year for you. And I'm sure retirement ni cuma satu fasa saja, al-intikal min halin ila halin akhar, daripada bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi Alhamdulillah, I'm sure we will still be able to benefit from you, Tan Sri. So from me in Oxford to you, Tan Sri, and of course to your family, Puan Sri, and all of your anak-anak, maknanya anak-anak yang Zohir, biological juga anak-anak daripada USAS dan Azlania, happy retirement to you. From me, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mula mengenali Tan Sri pada tahun 2013, iaitu apabila kita berusaha untuk memujuk beliau lah berkhidmat di negeri Perak, khususnya dengan KUISAS sendiri. Dan insyaAllah beliau telah memberi kerjasama baik dan telah bersetujuan untuk bersama-sama kita pada 2014. Dan sepanjang perkhidmatan beliau di KUISAS, beliau telah memainkan peranan utama, antara yang memainkan peranan utama untuk menaikkan KUISAS ke tahap USAS, University. Dan kita terima kasihlah kepada Pak Din kerana beliau berminat untuk berkhidmat bersama-sama dengan kita. Dan dari segi personality beliau, saya dapati beliau seorang yang terbuka, senang untuk bermesra, dan juga beliau ni senang untuk memberi panduan dan pendapat-pendapat untuk membimbing pegawai-pegawai muda. Dan juga saya berpendapatlah kerajaan negeri, terutama USAS sendiri, kehilangan yang besar lah atas pemergian beliau meninggalkan perkhidmatan ini. Tetapi saya rasa beliau tidak akan terus meninggalkan apa yang telah dilakukannya, terutama ceramah, penulisan-penulisan yang mana banyak memberi kesan kepada masyarakat. Dan saya doakanlah kepada Pak Din untuk terus berjaya dalam bidang yang seterusnya diceburi oleh beliau. Dan saya rasa dari segi pergaulan, Pak Din ni antara yang terbaik lah, antara sahabat terbaik, dan juga kadang-kadang menjadi rakan saya lah untuk sama-sama bermain golf. Tetapi untuk bermain golf, dia minta maaf lah Pak Din lah, susah Pak Din untuk menang dengan saya. Saya rasa itulah saja kenangan saya dengan Pak Din lah. Terima kasih lah pada Pak Din atas khidmat jasa telah diberikan kepada negeri Perak, terutamanya kepada USAS itu sendiri. Terima kasih Pak Din. Tan Sri Nordin bin Kardi selaku Naib Chancellor USAS, sebenarnya saya mengenali Tan Sri ini sejak beliau menjadi Ketua Pengarah Biro Tata Negara lagi. Tetapi yang rapat ni sejak beliau menyertai USAS lah sebagai, sebelum tu bukan USAS tapi KUISAS
pada 2014. Dan Tan Sri ni sebenarnya dia tak berapa ni bila kita panggil dia Tan Sri. Dia lebih mesra dipanggil dengan Pak Din. Jadi dia ni seorang yang humble lah. Dan dari segi pewatakan dia memang orang yang senang didekati. Jadi sebenarnya pengalaman Tan Sri ni sebelum di USAS ni pun dah banyak. Selain daripada menjadi ahli akademik sebagai pensyarah, beliau menjadi ketua pengarah PTN. Selepas tu dilantik menjadi Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, dan selepas pencen dilantik sebagai Naib Chancellor di USAS mulai 2014. Sebelum tu namanya adalah Kuisas ataupun College Universiti Islam. College Universiti Islam Darul Ridwan. Dan beliau meneruskan karirnya sebagai Naib Chancellor selepas ianya diiktiraf sebagai universiti pada 2016. Beliau ni merupakan seorang yang bila berbincang selain daripada pendengar, beliau ni merupakan orang yang kritis juga, iaitu boleh memberi pandangan. Dia tidak menyalahkan pandangan orang lain, cuma dia mendengar dulu dan kemudian memberi pandangan yang kemungkinan kalau ada perbezaan pandangan just untuk dia sampaikan dan kemudian diperbincangkan. Dan ianya saya rasa USAS amat beruntung lah mendapat seorang Naib Chancellor yang telah mencurahkan sepenuh tenaganya untuk pembangunan USAS. Dan kita nampak dalam tempoh 2014 sehingga 2016 banyak perkembangan yang berlaku sehingganya Kuisas tu diiktiraf sebagai universiti pada 2016. Dan sejak daripada 2016 sehingga awal 2023, di mana beliau akan mengakhiri khidmat beliau di USAS ni, saya rasa banyak perubahan yang berlaku, sama ada dari segi akademiknya ataupun dari segi pembangunan USAS itu sendiri, iaitu dari segi pembangunan fizikal dan juga perancangan-perancangan yang akan dilaksanakan pada masa akan datang. Beliau mempunyai hubungan yang rapat saya rasa dengan berbagai universiti, dan hubungan beliau dengan Kementerian Pendidikan Tinggi pun saya rasa tidak ada masalah, dan itulah yang saya rasa membantu pihak USAS untuk mudah lagi untuk mendapat pengiktirafan di peringkat lokal dan juga di peringkat antarabangsa lah. InsyaAllah saya ucapkan selamat bersara kepada Pak Din, dan seterusnya teruslah membantu USAS di masa-masa yang akan datang melalui sama ada secara resmi ataupun secara tidak resmi. Selamat bersara Pak Din, dan semoga berjaya dalam bidang lain yang akan dicuburi. Tapi jangan lupa teruskan bergolf Pak Din, supaya badan tu sehat. Sekian.
Baiklah, perhatian kepada para hadirin. Harap bertenang, majlis kita belum lagi berakhir. Jadi minta kerjasama kepada para tetamu untuk kembali ke meja hidangan untuk kita teruskan agenda acara pada hari ini. Sekali lagi diminta kerjasama kepada para hadirin untuk kembali ke meja hidangan untuk kita meneruskan acara pada hari ini. Baiklah, sekali lagi diingatkan, minta kerjasama kepada para tetamu untuk kembali ke meja hidangan masing-masing kerana sebenarnya program kita belum lagi berakhir. Ada sikit lagi agenda yang perlu diteruskan. Okay? Alright.
Jadi sebelum majlis berakhir, marilah bersama-sama kita saksikan tayangan video ini. Saya mengenali yang berbahagia Tan Sri Dr. Nordin Kardi sudah lama sebenarnya. Beliau adalah seorang yang mempunyai pengalaman yang besar dalam pelbagai bidang, khususnya dalam dunia akademik. Selain daripada itu juga beliau merupakan seorang yang terlibat secara langsung dalam proses pembinaan syakhsiah, pembinaan program-program jati diri melalui BTN dan lain-lain lagi. Selain beliau juga merupakan seorang penasihat kepada kerajaan secara tidak langsung dan juga secara langsung dan secara tidak langsung. Dan berdasarkan kepada pengalaman itu, beliau telah diangkat menjadi ahli akademik sehingga menjawat jawatan profesor dan juga menjawat jawatan naib chancellor. Dan hasil daripada pengalaman itu, selaku beliau merupakan seorang anak negeri Perak, ketika saya menjadi Menteri Besar Perak di waktu itu pada tahun 2014, saya telah berjumpa dengan beliau dan saya telah menyembah maklum kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak untuk memperkenankan cadangan agar yang berbahagia Tan Sri dapat diambil sebagai tenaga pengajar ataupun sebagai rektor ataupun dipanggil kemudiannya sebagai naib chancellor kepada College University Sultan Azlan Shah di waktu itu. Dan alhamdulillah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Tuanku berkenan dengan cadangan berdasarkan kepada penilaian daripada Tuanku sendiri terhadap kemampuan akademik, latar belakang yang berbahagia Tan Sri Nordin Kardi. Dan disitulah bermulanya perkembangan College University Sultan Azlan Shah, dan akhirnya pada tahun 2018 College University ini terus menjadi sebuah universiti sepenuhnya. Dan ia merupakan satu perancangan yang dilakukan dengan begitu teliti sekali, dan saya terlibat secara langsung di dalamnya dalam menaikkan prestasi dan juga kualiti pendidikan di negeri Perak kita. Dan kita mempunyai seorang tokoh yang terkenal seperti Tan Sri Nordin, dan akhirnya alhamdulillah Universiti Sultan Azlan Shah berkembang dengan begitu baik sekali dengan bimbingan daripada Kebawah Duli Tuanku dan juga para akademik yang lain, dan sehinggalah akhirnya Universiti Sultan Azlan Shah hari ini menjadi salah satu daripada universiti utama dalam negara kita, meskipun ia berada di negeri Perak, dikendalikan di peringkat negeri Perak, tetapi dari segi namanya berkembang besar. Sebagai salah satu contohnya ialah setiap tahun universiti ini akan menganjurkan program-program besar di peringkat, bukan hanya di peringkat kebangsaan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Antaranya ialah Conference on Islamic Thought and Civilizations, dan ini merupakan satu program besar di peringkat antarabangsa yang menaikkan nama Universiti Sultan Azlan Shah. Selain daripada itu juga saya dimaklumkan bahawa sekarang ini Universiti Sultan Azlan Shah merupakan koordinator kepada universiti Islam di seluruh Asia, dan ia menjadi satu kejayaan yang sangat membanggakan kita. Selain daripada itu juga research atau kaji selidik yang dibuat oleh universiti juga semakin berkembang, dan pelajar-pelajar semakin ramai, dan kita rasa bangga dengan pencapaian yang dilakukan dan hasil daripada usaha yang dibuat bersama oleh yang berbahagia Tan Sri Nordin Kardi dan juga tim
yang dibina oleh beliau. Jadi kita mendoakan kepada Tan Sri agar Tan Sri sentiasa dilimpahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya, dengan kehidupan yang baik, yang bahagia, dan negeri Perak saya yakin sentiasa ingat kenang akan jasa yang ditaburkan oleh Tan Sri kepada negeri Perak dan khususnya kepada Universiti Sultan Azlan Shah ini. Saya secara peribadi saya mengucapkan penghargaan saya kerana Tan Sri begitu dedikasi sekali memberikan sumbang bakti beliau kepada negeri tercintanya, kerana beliau selepas saja habis sebagai Naib Chancellor di Universiti Utara Malaysia, beliau memaklumkan kepada saya bahawa beliau ingin kembali ke negeri untuk memberi sumbang baktinya kepada negeri Perak yang dicintainya. Jadi sekali lagi saya mendoakan agar Tan Sri berada dalam keadaan kerahmatan ilahi, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas jasa yang ditaburkan.